Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Kita jumpa lagi untuk sesi tutorial yang kedua di bawah program pembiayaan karya kilat 2.0 ataupun Create Now Funding Program 2.0 di bawah sokongan penuh Cendana dan My Creative. Dalam kali ini, tutorial ini saya ingin berkongsi mengenai hebahan media sosial yang mudah untuk kita. Teruskan bersama saya untuk seterusnya. Tuan-tuan dan puan, untuk hebahan media sosial, ya, saya ingin berkongsi beberapa tips mudah untuk kita menulis kandungan hebahan di platform media sosial. Lebih-lebih lagi untuk kegiatan seni dan budaya kita, ya, dalam industri kreatif. Saya teruskan dengan modul ini. Modul ini apa yang kita dapat pelajari ialah yang pertama memahami dua elemen utama siaran media sosial, ya. Yang kedua, bagaimana kita membuat kandungan media sosial dengan mudah saja, ya. Dan yang ketiga, kita akan dapat mengetahui, ya, aplikasi yang mudah untuk kita membuat hebahan media sosial, melalui media sosial. Seterusnya, mengapa kita perlu membuat kandungan, ya, sebenarnya, ya. Apa tujuan kita, ya. Jadi apabila kita ingin membuat kandungan di media sosial, kita boleh, yang pertamanya tujuan kita boleh beritahu kisah ataupun cerita kegiatan ataupun aktiviti kita, program kita, perniagaan kita, apa perkhidmatan yang kita sediakan. Contohnya saya ingin menyediakan perkhidmatan untuk membuat poster ataupun kandungan media sosial, pengiklanan contohnya ataupun hebahan. Ya, itu salah satu tujuan kita. Yang kedua, kita boleh libatkan penonton kita, ya, ataupun khalayak di luar sana. Kita libatkan dengan bagaimana kita tawarkan beberapa perkhidmatan ataupun kita berikan mereka peluang untuk komen, beri pandangan, ataupun berkongsi maklumat. Itu tujuannya, salah satu tujuan kita membuat kandungan, ya. Kita libatkan penonton kita, kita berikan mereka peluang untuk mereka share juga knowledge-knowledge yang ada. Dan yang ketiga, tujuan kita, mengapa kita ingin membuat kandungan media sosial, ya. Kita ingin mencari ataupun engagement, berhubung dengan pelanggan baru, mencari pasaran baru, contohnya penonton baru, pengikut baru, ya, new followers. Kita juga ingin sebarkan ataupun kembangkan kegiatan kita supaya lebih diketahui ramai oleh khalayak di luar sana, bukan sahaja di Malaysia, namun mungkin di tontonan luar negara barangkali, ya. Elemen yang penting, ya, dalam kandungan media sosial. Yang pertama, tuan-tuan, saya ingin kongsikan kandungan media sosial kita mesti mempunyai dua elemen utama, iaitu yang pertama teks dan yang kedua visual. Teks dan visual adalah memainkan peranan yang penting dalam sesuatu post sharing, kan. Ya, visual ialah foto ataupun video anda, ya, video kita. Dan teks ialah caption tertentu yang menceritakan, ya, yang menerangkan kisah ataupun cerita di sebalik gambar, foto, video tersebut, ya. Seperti yang saya tunjukkan di sini captionnya, ya. Contohnya gambar yang saya pilih, visualnya mengenai bunga, ya, mengenai bunga. Captionnya ringkas, padat, ya. Dia kata just launch a new range of plan for your home office days. Sangat-sangat sweet dan catchy. Tak perlu panjang-panjang sebab penonton di luar sana dia akan scroll, dia tengok dia. Gambar sangat memainkan peranan penting juga, ya. Daripada gambar dan foto ataupun video mereka tertarik. Ya. Itulah tips, antara tips yang penting, ya. Baiklah, untuk seterusnya, tips dan alat ataupun tools untuk kandungan kita, ya, kandungan anda, apa yang penting, ya. Ini ciri-ciri ataupun perkara-perkara yang perlu kita ambil berat, ya, dalam membuat kandungan.
hebahan media sosial kita ya. Caption adalah bahagian penting ya dalam setiap siaran media sosial. Jadi mari kita lihat beberapa petua yang boleh membantu anda ya untuk kita tulis caption yang menarik ya. Yang pertamanya, tipsnya, pastikan ia pendek dan sweet. Seperti mana saya kata tadi ya. Tulis caption yang ringkas untuk menarik perhatian penonton dengan segera. Ya, tak perlu panjang-panjang. Maksudnya pilih ayat-ayat yang betul-betul memberi kesan terhadap pembacaan mereka ya. Mulakan dengan maklumat yang penting. Yang paling penting dahulu. Contoh ini contoh yang saya tunjukkan ya, mengenai bunga yang dijual ya. Seorang wanita ya di luar negara. Dia kata nothing better than a fresh bouquet of flowers to brighten your home. Sangat catchy dan sangat memberi maklumat ataupun memberi kesan kepada tahap pembacaan. Kita dapat merasa ayat itu. Katanya tiada yang lebih baik ataupun lebih indah ya, melainkan dengan bukit yang sungguh-sungguh segar ya, bukit bunga yang sungguh segar yang kita letak di rumah yang dapat memberikan keindahan, kecerahan, memberikan mood, memberikan suasana yang baik kepada kehidupan di rumah. Itu mesej yang sangat ringkas ya. Lepas tu tambahnya lagi, message is to get yours delivered today. Dia jual bunga itu kan, pendek saja. Jadi intinya maksud saya pastikan ia pendek dan sweet. Tak perlu panjang-panjang. Setengahnya kita akan lihat posting-posting di media sosial, program pementasan teater sekian-sekian dianjurkan oleh ni dengan kerjasama ni pada tarikh ni. Pastikan anda mendapatkan tiket. It's too long. Ya, jadi ia membuang masa untuk pelanggan ataupun penonton kita membaca di luar sana. Jadi berikan maklumat yang padat. Contohnya kalau teater kita boleh gunakan, contohnya tajuk teater tu macam sekarang ni ada filem Mat Kilau kan. Contohnya ada teater Mat Kilau. Teater Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan. Rugi anda jika tidak saksikan kerana anda orang Malaysia. Contohnya, cukup. Jadi maklumat kat bawah untuk dia nak dapatkan tiket tu kita bagi link ke apa ke mudah. Kan? Jadi tips yang kedua. Tips yang kedua yang paling penting juga, gesa orang untuk bertindak terus. Bila kita dah post tu, be direct. Ya. Jika anda mahu pengikut anda bertindak terus, contohnya jika anda mempunyai berita mingguan contohnya ataupun bulanan, mingguan lah biasanya. Caption yang sesuai mungkin digunakan. Contohnya daftar sekarang. Bila kita, contohnya kita ada berita mengenai bengkel penulisan contohnya. Sekian. Bengkel penulisan skrip. Daftar sekarang. Ada 2-3 tempat lagi contohnya. Sangat pendek. Menggesa orang. Bila orang tengok, ada 2 tempat lagi lah. Ini peluang. Kalau kita tak ni, habis. Jadi itu taktik. Itulah taktik dalam posting ya. Lepas tu yang ketiga, hashtag di Instagram. Hashtag ni ramai orang kurang faham mengenai fungsi hashtag. Hashtag sangat penting. Kita sebutan dan tag yang berkaitan dengan perniagaan ataupun kegiatan kita itu. Ya, tambahkan dalam caption kita. Kalau dalam Instagram dia popular kan, dalam Facebook pun sama. Mengikut sekali ya sekarang ini. Ya. So dengan cara itu orang yang berminat dengan topik tersebut boleh menemui anda. Ya, kalau kita hashtag kita betul. Ya, yang merupakan kunci, kata kunci untuk mengembangkan khalayak kita, ya, melibatkan komuniti ataupun kumpulan yang anda harapkan ya. Siapa penonton kita. Contohnya jika kita ingin menjual bunga ya. Menjual bunga ini ya, dia bunga, dia hijau, tapi apa yang penting perkataan-perkataan yang sesuai untuk jadi hashtag. Contoh dalam ni natural.
air purifying plants. Kan? So kalau dalam seni pementasan kita ataupun kegiatan seni industri kreatif kita ada persembahan tari. Contohnya the incredible movement contohnya kan. Benda-benda yang kalau kita estate dalam talian kita akan nampak berapa post estate itu digunakan. Kita boleh ambil yang paling banyak. Contohnya dalam TikTok pun sama FYP semua tu. Ya, itu penting. Baiklah, seterusnya saya ingin berkongsi kita cuba tips dan alatan-alatan yang saya tunjukkan ini untuk kita cipta kandungan visual yang menarik ya untuk kita buat saluran media sosial ya. Contohnya DIY studio kita boleh buat sendiri di rumah ya. Kita ada phone, kalau tidak ada laptop kita ada phone, kita ada mini tripod, semuanya pun mudah sekarang ini ya. Kita ada contact paper, foam core, natural light ya. Dengan hanya beberapa alatan ya kita boleh membuat studio sendiri di rumah ya untuk meningkatkan kualiti foto kita, video kita ya dengan telefon. Walaupun pakai telefon tapi lighting mesti cukup ya supaya apa yang kita tunjukkan itu jelas ya. Kalau dapat tunjuk dia punya detailing dalam sebuah foto itu sangat baik ya. Jadi sebagai contoh alat-alat ini akan menjadikan foto kita itu lebih profesional ya, lebih profesional. Sedangkan sebenarnya kadang-kadang kita tahu di luar sana hasil suatu gambar pun sebenarnya bukanlah menggunakan kos yang mahal, sebenarnya agak mudah. Kadang-kadang rakan-rakan kita di pedalaman lebih kreatif dan lebih terdedah dengan itu ya. Jadi ini penting. Untuk seterusnya kita kena gunakan saya ingin membuat pendekatan bahawa rule of thirds. Ya, kita gunakan rule of thirds untuk menjadikan tangkapan foto kita lebih seimbang. Ya, apabila anda menangkap ataupun kita crop foto ya, kita nak potong ya, gunakan atau bayangkan garis panduan dengan titik bersilang seperti mana yang saya tunjuk sekarang ini. Ya, kita kena pertimbangkan elemen yang paling penting. Ya, dia tak buat center. Kenapa tak buat center kan? Kenapa dia punya position dia ataupun proportion lain kan? Kenapa di tepi? Kenapa ambil dekat atas kan? Jadi letakkannya berhampiran persimpangan garis panduan. Di tepi dia kita ambil tepat ya. Kita tak perlu menyusunnya secara sempurna tapi dia ada makna ya. Mungkin gambar itu kenapa di atas sebab dia nak mungkin nak bergerak ke depan. Jadi dia nak tunjuk bayang, dia nak dapat ambil bayang. Ada elemen lain yang penting. Dia nak dapatkan kesan pencahayaan yang cukup daripada air itu contohnya. Jadi kita kena faham rule of thirds ni untuk menjadikan ia lebih seimbang foto kita itu. Seperti foto sebelum ini yang saya tunjukkan ya. Dia tidak benar-benar center ya. Objek-objek yang terlibat seperti orang ini di sebelah kanan. Begitu, itulah contoh-contoh yang kita boleh faham apa itu rule of thirds. Okey, seterusnya kita cuba sudut yang berbeza menangkap gambar ya. Dapatkan sudut yang berbeza subjek kita, subjek anda ni. Contohnya dalam gambar ni. Ya, sudut yang berbeza, dia center tapi ada kaedah dia pegang daun tersebut kan. Dapatkan gambar dekat produk anda ya. Jadi gandingkannya dengan produk-produk lain yang ditunjukkan di luar sana kan, yang orang-orang post yang lain kan, tunjukkan ya, dan tunjukkan seseorang menggunakan produk itu contohnya. Gambar-gambar seperti itu. Jadi jangan risau. Tips di sini mengatakan jangan risau ya, anda hanya mempunyai beberapa produk atau perkhidmatan ya, anda boleh mengambil pelbagai foto dan video perkara yang sama. Jangan risau. Produk banyak kan. Jadi boleh berbeza-beza, kita boleh cuba. Untuk seterusnya kita rakam menggunakan telefon mudah alih lah ya. Rakaman mudah alih maksudnya pergerakan video tu ya. Kalau kita pakai telefon ataupun kamera lain ya, kita membuat
image bergerak ya. Yang ini saya tak boleh klik videonya sebab ini hanya image ya. Jadi kebanyakan orang sekarang akan melihat video pada telefon mereka. Ya. Jadi optimumkan untuk pengalaman mudah alih, maksudnya dia mobile image visual dengan merakam video secara menegak seperti menegak sekarang ini. Yang ni kita buat rakaman seperti itu. Ini sebab saya ambil produk bunga ya sebagai contoh yang mudah. Jadi kita sering membuat begitu untuk lebih menarik ya, untuk lebih menarik dan pelbagai cara untuk kita tunjukkan produk kita. Untuk seterusnya, reka bentuk video anda ya, reka bentuk video anda untuk sound off and on. Jadi dia ada bunyi, dia ada apabila membuat video kita harus menarik perhatian orang kata dan menyampaikan mesej dalam beberapa saat pertama ya. Itu paling penting. Saat pertama sangat penting untuk kita menarik perhatian orang yang scroll handphone mereka, tengok apa yang kita post kan, walaupun tanpa bunyi. Tapi walaupun tanpa bunyi, sekiranya orang ramai menonton video anda dengan bunyi dihidupkan, pastikan video itu juga mempunyai audio yang jelas. Ya, jadi itu perkara yang penting, tips-tips yang penting dalam membuat haibahan ya dalam media sosial. Okey, baiklah. Untuk seterusnya kita tingkatkan foto dan video. Kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang saya ingin kongsikan. Ada banyak juga sekarang ini kita boleh gunakan layout, kita boleh gunakan unfold, kita boleh gunakan boomerang, kan, boomerang dalam IG yang mudah ya. Kalau layout tu kita boleh letak aplikasi ini ya, boleh gunakan dengan banyak gambar kita boleh gabungkan. Kalau Unfold ni dia aplikasi percuma, biasanya digunakan untuk image dan teks saja. Dia contohnya kita nak tunjukkan menu kita, ya boleh gunakan. Kita boleh berkongsi mengenai pengumuman apa yang kita hendak kongsikan, tunjukkan. Boomerang pula kita semua ramai tahu mencipta video mini ya yang berulang-alik boomerang kan, yang menyeronokkan ya. Ya, kita tunjukkan detik-detik apa yang kita kegiatan seni kita pada waktu siang ya, dengan malam mungkin ya, gambaran sekilas tentang apa yang dilakukan. Jadi itu usaha-usaha untuk kita promosi, membuat haibahan ya. Yang ketiga hyperlapse. Ini biasa juga digunakan sekarang ni, aplikasi yang percuma ya, mudah dibuat. Hyperlapse ini kita tunjuk, contohnya dalam ni saya tunjuk contoh dia menanam sepokok bunga dalam pasu. Dia tunjuk daripada awal sehingga akhir dia mengambil tanah tu sehinggalah siap, sehinggalah cantik. Ya. Yang kedua Mojo, aplikasi ini juga digunakan untuk menukar image statik kepada video dinamik. Maksudnya image tu, gambar tu ada banyak tapi dia tukar. Translation lah. Ya, menggunakan, dia pamerkan satu siri foto seperti koleksi produk ataupun foto daripada yang genap ya. Baiklah, untuk berikutnya kita cuba tema kandungan ini ya. Jadi memandangkan anda sudah biasa dengan elemen siaran media sosial ya, ramai sekarang ni dah terdedah ya. Mari kita bercakap tentang 3 tema kandungan yang boleh membantu kita menceritakan kisah kegiatan perniagaan kita, kegiatan seni kita ya. Yang pertama, yang paling penting, kita kena selalu membuat penglibatan ataupun kita buat engagement. Engagement melibatkan khalayak. Kita kongsi kisah kita, bagaimana kita memulakan kerja seni kita contohnya, bagaimana kita boleh berminat dan bagaimana kita boleh mencipta satu produk craft contohnya, apakah bahan-bahannya. Lepas tu kita tunjukkan cara kita memberi kembali kepada komuniti ataupun khalayak kita. Kita tunjukkan bagaimana kita melayan khalayak kita. Lepas tu kita bawa orang melawat lawatan maya contohnya, menggunakan foto atau video. Ya, pelbagai cara engagement kita boleh buat. Lepas tu
ya. Tujuan yang lain juga ya mendidik ya, tema kandungan kita mendidik. Contohnya dalam siaran yang kita ingin buatkan, kita terangkan perkara yang menjadikan produk kita itu dan ataupun perkhidmatan yang kita ingin tawarkan itu berbeza dan istimewa lain daripada produk orang lain ataupun cara orang lain, ya. Kita bawa orang di belakang tabir di kedai atau perniagaan kita, kita tunjuk mungkin cara pembuatan ke sikit, jangan semualah kan. Tunjukkan cara menggunakan produk atau perkhidmatan tu. Kita tunjuk cara menggunakan secara ringkas, ya, secara mudah. Lepas tu perkara cara yang lain pula, kandungan ini kita kena ambil kira juga dia memberi keterujaan, ya. Ya, bagaimana kita nak buat? Kita umumkan mungkin produk ataupun perkhidmatan yang baru, mungkin kegiatan seni yang baru, mungkin knowledge seni yang baru, kita kongsi, promote, kita buat jualan contohnya. Walaupun kegiatan seni ini tidak begitu seperti produk yang lain dibeli untuk hiburan. Namun seperti produk-produk craft yang lain, kita boleh giatkan lagi. Bukan saja dapat pasaran tempatan. Kalau pasaran tempatan terhad, kita cuba di luar negara. Seperti juga jualan-jualan ikan-ikan sekarang ni, ikan laga yang semakin meningkat, ya. Selepas tu kita libatkan topik-topik yang penting dalam pelanggan kita yang berminat, ya. Topik-topik yang jarang disentuh. Jadi ini adalah tema-tema kandungan yang mungkin boleh diambil kira untuk kandungan anda akan datang. Jadi tuan-tuan, siaran media mempunyai dua elemen visual yang menarik sebagai rumusan modul ini, iaitu caption yang menceritakan kisah dan juga foto, ya. Alat dan teknik fotografi untuk mencipta image ataupun foto yang hebat, ya. Penting. Jadi kita gunakan tema untuk membantu kandungan kita melibatkan diri, mendidik, yang mengujakan, yang memberi orang teruja. Terima kasih bersama saya. Itu saja perkongsian saya kali ini. Ya, bertemu kita ke tutorial dalam yang seterusnya, iaitu artikel seni. Terima kasih, selamat mencuba, moga sukses selalu. Terima kasih Cendana, terima kasih My Creative. Jumpa lagi.